Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Balkis binti Roslan, nombor matrik 1221496. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan hukum mat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 106 sehingga 112. Hukum yang pertama yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 106 sehingga 112 merupakan hukum mat arid li sukun. Mat arid li sukun merupakan huruf mat yang bertemu dengan sukun yang mendatang kerana waqaf yang berada pada akhir ayat. Kadar bacaan untuk hukum mat arid li sukun adalah dibaca dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harakat mengikut kemampuan masing-masing. Antara misal-misal ma'arid li sukun adalah pada ayat 106 iaitu kalimah qadir yang berada pada hujung ayat 106. Seterusnya pada ayat 107 iaitu kalimah nasir, dan seterusnya pada ayat 108 iaitu kalimah as-sabil, dan 109 ayat pada kalimah qadir, 110 pada kalimah basir, 111 pada kalimah sadiqin, dan yang terakhir iaitu pada ayat 112 iaitu yahzanun. Kesemua misal-misal ma'arid li sukun tersebut berada pada akhir ayat. Seterusnya hukum mad iwad. Mad iwad adalah menggantikan baris tanwin fathatain iaitu an kepada satu baris fathah iaitu a, dan kadar bacaannya adalah 2 harakat ketika diwakafkan mad iwad tersebut. Dan mad iwad ini dikecualikan pada huruf tak marbutah kerana apabila huruf tak marbutah diwakafkan akan bertukar menjadi huruf ha. Sebagai contoh, kalimah alihatan apabila diwakafkan menjadi alihah. Misal bagi hukum mad iwad yang terkandung pada ayat 109 iaitu kuffaran hasada. Kedua-dua tanda bagi kalimah tersebut adanya tanda tanwin fathatain. Jika seseorang itu mempunyai nafas sehingga kalimah kuffara, maka huruf ra yang bertanda tanwin fathatain hendaklah dibuang satu barisnya dan dibaca dengan kadar 2 harakat iaitu kuffara. Akan tetapi sekiranya seseorang itu mempunyai nafas yang panjang dan boleh berhenti pada kalimah hasada, maka kuffaran itu disambung kuffaran hasada. Huruf dal yang berbaris tanwin fathatain hendaklah dibuang satu barisnya dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey, dan juga pada kalimah 111 iaitu pada kalimah huda. Hukum yang ketiga iaitu hukum madlin. Hukum madlin hanya melibatkan 2 huruf sahaja iaitu huruf waw dan huruf ya yang bertanda sukun di atasnya, dan huruf sebelumnya mestilah berbaris fathah. Dan hukum madlin ini hanya boleh dipanjangkan sekiranya kita memberhentikan atau mewakafkan bacaan tersebut, dan kadar bacaannya adalah 2, 4 ataupun 6 harakat. Akan tetapi sekiranya kita ingin mewasalkan atau menyambungkan bacaan, maka ia tidak dibaca dengan panjang. Misal bagi hukum madlin yang terkandung pada ayat 112 iaitu pada kalimah khawf dan juga alaihim. Sekiranya kita ingin memberhentikan pada kalimah khawf, maka boleh dibaca dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Akan tetapi hukum madlin adalah digalakkan untuk membaca dengan kadar 2 harakat. Untuk hukum mad arid li sukun adalah digalakkan dengan membaca dengan kadar 6 harakat. Hukum yang keempat iaitu hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah apabila tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dan cara bacaannya terdapat pada 2 kaedah bacaan, iaitu yang pertama, diwasalkan bacaan dengan dan dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Dan apabila kita ingin mewakafkan bacaan tersebut,
boleh dibaca dengan kadar 4 atau 5 atau 6 harakat. Pada ayat 108 terdapat misal mad wajib muttasil iaitu pada kalimah sawa'a. Hukum seterusnya iaitu hukum mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah apabila tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Dan cara bacaannya juga terdapat pada dua kaedah iaitu boleh diwasalkan bacaan maupun diwakafkan bacaan. Jika diwasalkan bacaan, boleh dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Akan tetapi jika diwakafkan bacaan tersebut, dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Sebagai contoh dalam ayat 106 terdapat hukum mad jaiz munfasil pada kalimah minha au mithliha. Minha, kita wasalkan bacaan, digalakkan membaca pada kadar 4 ataupun 5 harakat. Akan tetapi pada perkataan mithliha adanya tanda waqaf, iaitu boleh diwakafkan bacaan, maka bacaan mithliha dibaca dengan kadar 2 harakat jika ingin diwakafkan bacaan tersebut. Hukum yang terakhir yang terdapat pada ayat surah Al-Baqarah 106 sehingga 112 iaitu hukum maksilah tawilah. Maksilah tawilah adalah apabila huruf ha, yang huruf ha bulat tu bertemu dengan huruf mad iaitu waw ataupun ya, tergantung pada tanda pada huruf ha tersebut. Sekiranya huruf ha bertanda dhammah, maka huruf mad itu adalah huruf waw. Sekiranya huruf ha itu bertanda kasrah, maka huruf mad itu adalah huruf ya yang tak ada kepala. Dan di atas huruf mad tersebut adanya tanda mad yang bergelombang itu. Dan selepas daripada itu adanya huruf hamzah. Dan kadar bacaan untuk mad silah tawilah adalah 4 ataupun 5 harakat. Misal maksilah tawilah yang terdapat pada ayat 109 pada kalimah bi'amrihi innallah. Pada kalimah tersebut memenuhi syarat-syarat yang terkandung pada hukum maksilah tawilah. Adanya huruf ha, adanya huruf mad, adanya tanda mad dan adanya huruf hamzah pada selepas tanda dan huruf mad tersebut. Dan kadar bacaannya adalah 4 atau 5 harakat. Dan juga pada ayat 112 iaitu pada kalimah falahu ajruhu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.